Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ke hadrat ilahi di atas kurniaan nikmat dan kesempatan waktu yang diberikan olehnya untuk kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah mengenai kelebihan orang yang menghadiri majlis ilmu, iaitu ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. Maksudnya ialah tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengembangkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut kerana redha dengan apa ia kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum itu, jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan tetamu kehormat, sahabat-sahabat seperjuangan, guru-guru serta para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, baru-baru ini negara kita dikemparkan dengan satu penyakit yang sangat berbahaya dan meragut jutaan nyawa manusia tanpa mengenal warna kulit. Bahkan, wabak ini juga turut terkesan di seluruh dunia. Sudah tidak asing lagi penyakit ini di kalangan kita, iaitu penyakit COVID-19. Walaupun penyakit ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, namun penyakit ini tersebar dengan sangat cepat di kalangan manusia. Bak kata pepatah, bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kita semua tahu bahawa setiap penyakit mestilah ada penawarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Maksudnya ialah Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, sejak wabak ini menular di negara kita banyak perubahan yang berlaku dalam pengamalan agama Islam. Terutamanya ialah berkaitan ibadah, haji, puasa dan juga termasuk aktiviti-aktiviti keagamaan yang lain seperti perhimpunan tabligh tidak boleh dilaksanakan seperti dulu lagi atas faktor untuk menyekat penularan wabak ini. Dengan ini, tujuan saya menyampaikan pidato ialah untuk memaparkan kesan positif dan negatif yang kita dapat lihat dalam pengamalan agama Islam sejak wabak ini melanda di negara kita. Antaranya ialah amalan solat berjemaah seperti solat Jumaat tidak boleh dilaksanakan di masjid ataupun surau untuk melindungi umat Islam daripada dijangkiti penyakit COVID-19. Ini berjangkit melalui aktiviti sentuhan seperti bersalaman atau sebagainya. Perkara ini juga amat menyedihkan kepada umat Islam. Bahkan ada segelintir penganut Islam yang menganggap perkara ini bid'ah dan umat Islam hilang keberkatan kerana tidak menunaikan solat berjemaah di masjid ataupun surau. Tanggapan ini adalah tidak benar sama sekali. Bahkan agama Islam merupakan agama yang mudah dan tidak akan membebankan seorang hamba melainkan kemampuannya. Sebagaimana daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda bahawasanya ialah inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Maksudnya ialah sesungguhnya agama itu mudah. Janganlah seseorang daripada kamu menyulitkan urusan agama itu melainkan kamu akan tewas. Riwayat Al-Bukhari. Setelah wabak COVID-19 ini beransur pulih, maka pihak kerajaan membenarkan solat berjemaah dilakukan di masjid ataupun surau dengan bersyarat iaitu semua jemaah perlu mengikut SOP dengan memakai topeng serta melakukan penjarakan sosial antara satu sama lain. Walaupun kita hidup dalam norma yang baharu, namun tidak menghalang seseorang untuk melaksanakan kewajipan beribadah kepadanya di kediaman masing-masing. Justru solat berjemaah dilakukan di rumah juga dapat memberi manfaat untuk kita semua, iaitu sebagai contoh, seorang bapa dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan sesama ahli keluarganya. Berkenaan dengan solat Jumaat bahawa menurut Syekh Ali Al-Qaradaghi, beliau berkata harus meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah jika suatu kawasan itu dilanda virus dan bimbang berlaku jangkitan antara satu sama lain.
Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Man sami'al munadi falam yamna'uhu min ittiba'ihi uzru qala wa mal uzru qala khaufun aw maradun." Maksudnya ialah sesiapa yang mendengar orang yang melakukan azan, maka tidaklah yang keuzuran menghalangnya dari mengikutinya hadir solat berjemaah. Para sahabat bertanya, apa maksud uzur? Jawab Rasulullah SAW, ketakutan atau sakit. Riwayat Abu Dawud dan Al-Darqutni. Hadirin hadirat sekalian, sejak COVID-19 ini melanda di negara kita, ramai umat Islam berubah menjadi lebih baik dan berlumba-lumba mempelajari ilmu agama. Kalau dulunya masyarakat suka berkumpul sama mereka untuk perkara yang tidak manfaat seperti melepak dan sebagainya. Namun, perkara ini berubah bahawa umat Islam merasakan penularan COVID-19 ini adalah teguran daripada Allah kepada hamba-Nya supaya meninggalkan maksiat dan larangannya, agar manusia mempersiapkan diri dan membekalkan amalan baik sebanyak mungkin untuk bertemu dengan Allah kelak, itu kematian. Selain itu, pada tahun lepas, aktiviti bazar Ramadan terpaksa ditutup atas faktor pencegahan penyakit COVID-19. Kesannya, masyarakat akan memasak sendiri untuk juadah berbuka puasa mereka kerana terhalang untuk membeli makanan di bazar Ramadan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelakkan berlaku pembaziran makanan yang berleluasa dan dapat mengelakkan seseorang mengalami keracunan makanan. Kenapa saya kata begitu? Kerana apabila seseorang pergi ke bazar Ramadan, kebanyakan umat Islam dikuasai nafsu makan yang melampau dan berlebihan dalam membeli makanan dengan mengikut kemahuan bukan keperluan. Sedangkan bulan Ramadan ini Allah mendidik kita supaya hidup bersederhana dan menyelami perasaan orang yang tidak berkemampuan untuk membeli makanan. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27 itu, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Maksudnya ialah sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Seterusnya, kerajaan Arab Saudi juga tidak membenarkan jemaah haji melaksanakan ibadah haji dan umrah buat sementara waktu untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Perkara ini amat menyedihkan kepada umat Islam yang sudah lama berhasrat untuk menunaikan haji ataupun umrah. Bagi yang berkemampuan, sebenarnya perkara ini bukanlah perkara yang baharu penutupan Masjidil Haram, kerana sebelum ini kerajaan Arab Saudi pernah menutup Masjidil Haram sebanyak 40 kali atas beberapa faktor. Antaranya ialah akibat kebakaran, peperangan dan wabak penyakit. Catatan sejarah bahawa wabak tak pernah melanda di Tanah Suci pada tahun 1814 yang mengorbankan 8,000 jemaah haji. Selain itu, sebarang bentuk perayaan, perarakan dan perhimpunan juga tidak dibenarkan bersementara waktu. Kita tidak boleh pulang ke kampung halaman seperti dahulu lagi untuk menyambut hari raya atau berbuka puasa bersama dengan orang yang tersayang. Bahkan, aktiviti seperti perhimpunan tabligh, aktiviti ceramah yang dilakukan secara terbuka dan perarakan yang biasa kita adakan setiap tahun, iaitu perarakan Maulidur Rasul, juga ditangguhkan bagi mengelak berlaku pertambahan kes COVID-19. Walaupun sukar untuk menerima kenyataan tersebut, namun kita perlu mematuhi perintah kerajaan kerana ini adalah langkah yang terbaik untuk memastikan rakyat dalam keadaan yang sihat dan bebas daripada COVID-19. Sekalipun begitu, kita masih boleh berhubung dengan ahli keluarga kita melalui video call bagi yang duduk jauh dengan ahli keluarga. Tambahan pula, aktiviti ceramah pula boleh dilaksanakan melalui Facebook Live, YouTube dan Spotify dan banyak lagi cara lain untuk menyampaikan dakwah. Perkara ini lebih mudah sebenarnya kerana di mana-mana sahaja kita boleh akses melalui teknologi yang canggih seperti telefon pintar untuk mendengar ceramah atau mempelajari ilmu agama. Bagi perarakan Maulidur Rasul pula bukanlah menjadi satu kewajipan untuk kita melakukannya. Hal ini kerana pada zaman Rasulullah SAW juga baginda sendiri tidak membuat perarakan untuk menyambut kelahiran baginda.
Sedangkan baginda lebih menyarankan umatnya sentiasa melazimi selawat kepada baginda setiap waktu, bukanlah hanya terhad pada sambutan Maulidur Rasul sahaja. Kerana selawat mendatangkan banyak manfaat kepada orang yang selalu berselawat. Akhir sekali ialah berkenaan dengan isu COVID-19 juga banyak menimbulkan persoalan-persoalan agama daripada kalangan umat Islam. Antaranya ialah berkaitan hukum penggunaan vaksin, solat jamak kepada petugas barisan hadapan, pengurusan jenazah COVID-19, hukum melakukan swab test bagi yang berpuasa dan banyak lagi. Contohnya saya ambil isu berkaitan dengan hukum penggunaan vaksin dan solat jamak kepada petugas barisan hadapan kerana perkara ini bukanlah perkara yang baharu tetapi kebanyakan umat Islam tidak mengetahui cara yang betul dan kurang mahir. Berpandukan maqasid al-syariah dalam fatwa daripada para ulama bahawa penggunaan vaksin kepada umat Islam adalah diharuskan bagi meningkatkan imunasi badan dan penyakit yang berjangkit seperti COVID-19 ini. Hal ini telah disepakati oleh ulama sedunia iaitu apabila pernah berlaku satu resolusi pada tahun 1992 dan 2009 yang menggalakkan pemerintah untuk mewajibkan rawatan kepada rakyatnya secara paksaan. Sekiranya penyakit itu boleh mendatangkan bahaya, perkara ini juga termasuk mengasingkan penyakit daripada rakyat yang sihat dan mewajibkan suntikan vaksin bagi pencegahan penyakit tertentu. Berkenaan dengan solat jamak bagi petugas barisan hadapan juga dibolehkan kerana berlaku keuzuran. Seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri ada menyebut, sesiapa yang mempunyai keuzuran maka diharuskan untuk melakukan solat jamak. Kesimpulannya, apa yang kita dapati bahawa umat Islam sangat terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Bahkan umat Islam sahaja, bahkan bukan umat Islam sahaja terkena tempias ini, namun agama-agama lain juga turut merasai perkara yang sama. Ada juga yang mengaitkan penularan virus ini ialah merupakan tanda-tanda kiamat kecil kerana wabak ini belum pernah melakukan pada umat yang terdahulu. Perkara ini bersesuaian dengan hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lam tazharil fahishatu fi yawmi qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi al-aslafihim alladhina madaw." Maksudnya ialah tidaklah muncul kejahatan pada sesebuah kaum sehinggalah mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan merebak dalam kalangan mereka wabak taun serta penyakit-penyakit yang tidak pernah muncul dalam kalangan generasi sebelum mereka. Riwayat Ibnu Majah. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Di Muara Padang banyak buaya, buaya timbul manusia lari. Virus corona sungguh berbahaya. Mari bersama menjaga diri. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.